قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mesti lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada faedah dan manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah taala sekalian, yang pertama sekali macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita sambung kembali perbincangan kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fid darin amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita ni pada tajuk yang ke-34, muka surat 128. Yang mana tajuk ni sebenarnya agak sukar untuk diulas, kan, sebab dan masa kita pun terlibat juga dalam perkara ini. Yang mana pagi ini insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan antara perkara yang menyebabkan sesebuah masyarakat itu rosak. Yang mana dalam kitab kita ni sekarang ni kita sedang membincangkan tentang perkara-perkara yang merosakkan sesuatu masyarakat. Perkara yang menyebabkan sesebuah masyarakat itu jadi lemah, jadi pecah, jadi tak baik, jadi tak elok dan sebagainya lah. Yang mana kalau kita perasan, kita dah mengaji sebelum ini tajuk ke-29 berkaitan dengan bab derhaka. Tajuk 30 cerita tentang rasuah. Tajuk 31 kita mengaji tentang bab haram jual arak, haram jual bangkai, kalau siapa masih ingat. Kemudian tajuk 32 kita mengaji tentang menuduh kafir kepada orang yang beriman. Yang tu pun antara punca-punca yang menyebabkan sesebuah masyarakat bergaduh, ya. Dan kemudian yang terakhir yang kita bincang pada pertemuan sebelum ini adalah berkaitan dengan dua nikmat yang Allah Ta'ala beri tetapi gagal dimanfaatkan oleh manusia. Nikmat sihat dan nikmat kesempatan hidup. Yang ni pun kita dah bincang. Dan hari ini kita nak tengok sikit lagi antara perkara yang perlu dijaga oleh setiap anggota orang Islam, setiap Muslim kena jaga, kerana perkara ni memberi kesan kepada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, bahkan kehidupan dalam negeri dan negara kita. Jadi benda ni kena jaga. Nah, untuk jaga masyarakat, benda ni kena jaga. Apa dia Ustaz? Tajuk kita pada hari ini, wa qala al-musannif rahimahullahu taala, tajuk ke-34, berpada dengan beberapa suap makanan. Ni tajuk kita hari ni. Berpada dengan beberapa suap makanan. Ataupun kalau bahasa kampung kita boleh tulis siap-siap lah kat buku tu. Tulis kat buku tu, jangan makan banyak. Ni tajuk kita hari ni. Walaupun nampak tajuk ni simple, tapi sebenarnya tajuk ni lah yang patut untuk kita ambil perhatian. Kerana kalau seseorang Muslim menjaga tajuk ni dia jaga bagi elok, dia akan bagi kesan kepada diri dia, dia akan bagi kesan pada keluarga dia, dia akan bagi kesan pada masyarakat dia, bahkan negeri negara pun akan terkesan dengan isu ni. Lagi sekali kita bincang, ada kesan, ada. Rupanya Islam ni suruh kita ni pegang satu prinsip, jangan makan banyak. Jadi kalau jadi individu jangan makan banyak. Kalau dalam keluarga jangan ajak ahli keluarga makan banyak. Kalau duduk dalam masyarakat jangan diajar supaya makan banyak. Hatta dalam jadi pemimpin sebuah negeri dan negara, patutnya kena didik masyarakat dalam negeri dan negara tu jangan makan banyak. Sebab tu tak tahulah, sebab tu baik sebenarnya cadangan. Kalau kata kedai makan ni pukul 12 tutup, 12 tengah malam tutup. Bila kerajaan dia bagi lesen. Kalau lesen kedai makan dibagi takat pukul 11, pukul 12, jadi masyarakat Malaysia kita ni akan mula-mula memang susah. Tapi lama-lama rakyat kita ni akan dididik pukul 11, 12 malam tak makan dah. Faham maksud tu?
Tapi kalau bagi lesen, boleh meniaga 24 jam, kedai buka 24 jam. Pukul 3 pagi makan nasi kandang 3 pagi. Sedangkan ni para hukama, orang cerdik pandai Islam sebut lama dah benda ni. Al-ma'idatu ra'sudda. Punca segala penyakit ni makan. Makanlah antara punca besar penyakit. Jadi bila seseorang tu kena penyakit, punca dia apa? Makan. Pasal apa keluarga tu banyak kena penyakit, Ustaz? Punca dia makan. Pasal apa negara tu ramai orang sakit, punca dia makan. Tu ya. Jadi kalau makan ni settle, banyak masalah akan selesai. Faham tak tajuk ni? Tu kata tajuk ni payah pasal sekali lepas kuliah pun makan. Tak apalah, bukan kata tak boleh makan. Maksud di sini berpada dengan makan. Makan patut padan. Itu tajuk kita hari ni. Baik. Hadisnya berbunyi, Anil Miqdam ibni Ma'di Yakrib radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ma mala'a ibnu Adama wi'a'an syarran min batnin bihasab ibni Adam luqaymatin yuqimna sulbahu fa in kana la muhalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Daripada, tolong tambah sikit dalam kitab boleh, tambah perkataan daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Apa betul ejaan? Dia bukan Ma'di Karab, Ma'di Karib. Ataupun Ma'di Yakrib, boleh juga bacaannya. Daripada Al-Miqdam bin Ma'di Karib ataupun Ma'di Yakrib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam tidak mengisi perutnya dengan bahaya bencana. Boleh tak kalau kata kita ubah suai sikit terjemahan tu boleh? Selepas perkataan selepas bersabda tu, ayah-ayah ibu-ibu tulis di situ tidak sepatutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulis kat buku tu tidak sepatutnya. Okey. Tidak sepatutnya anak Adam tidak. Tidak tu potong. Tidak yang ada selepas perkataan Adam tu potong. Tidak sepatutnya anak Adam mengisi perutnya dengan bahaya bencana. Okey, buh titik itu. Okey. Buh titik, selepas bencana buh titik. Sekiranya ia potong terus. Potong terus ayat tu. Sekiranya ia potong. Okey. Sekiranya ia potong. Jadi berpada, selepas berpada tu tambah ia, ia. Berpada ia dengan beberapa suap kecil makanan. Okey, yang lain selesai. Saya baca sekali lagi . Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Miqdam bin Ma'di Karib, tidak sepatutnya anak Adam mengisi perutnya dengan bahaya bencana. Berpada ia dengan beberapa suap kecil makanan yang boleh menegak dan menguatkan tulang sulbi. Jika dia terpaksa makan, maka ia membahagikan sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai gambaran umum dululah. Nabi SAW menyatakan tak sepatutnya anak Adam ini sumbat perut dengan bahaya. Nabi tak sebut tak sepatutnya anak Adam ni sumbat perut dengan makanan. Nabi tak sebut perkataan makanan. Tapi Nabi bagi tashbih terus. Nabi kata tak sepatutnya anak Adam ni, manusia ni, sumbat perut dia dengan bahaya. Seolah-olah baginda bagi gambaran makanan ni bahaya dia cukup berat. Makanan ni bahaya bencana dia tu cukup dahsyat. Nabi kata tak patut anak Adam ni duk sumbat bahaya duk dalam perut dia penuh. Tak patut anak Adam ni duk sumbat benda hak tak elok ni penuh dalam perut dia. Apa dia Ustaz? Benda hak tak elok, hak bahaya teruk ni makanan.
Nabi tak sepatutnya, maksudnya jangan sumbat perut kita ni dengan bahaya. Bahaya di sini dengan maksud makanan. Nabi kata bihas bibni Adam. Nabi kata cukuplah, berpadalah anak Adam ini makan untuk apa? Nabi kata cukup dengan beberapa suap kecil makanan. Cukup makan sikit. Senang terjemah. Cukup kalau kita makan sikit yang boleh menegak dan menguatkan tulang sulbi. Siapa ada kitab dekat maksud menguatkan tulang sulbi tu, tulis kat situ memberi tenaga. Nabi kata cukup makan suap sikit-sikit. Makan sikit ni Nabi kata cukup, dia bagi tenaga orang. Bahasa kampung kita rupanya makan sikit ni bagi tenaga. Makan banyak tak bagi tenaga. Bohong. Kita duk faham makan sikit tenaga sikit, makan banyak tenaga banyak. Tu yang bulan puasa, masa waktu buka puasa rempas 3 pinggan. Duk ingat lagi makan banyak tenaga banyak. Lah kali rupanya salah. Makan banyak tarawih kadang 4 rakaat dia. Kadang-kadang silap-silap ribulan time insya' sujud insya' lena orang. Sujud insya' tu lena orang. Kita faham makan sikit tenaga sikit, makan banyak tenaga banyak. Rupanya ada. Makan sikit tu yang bagi tenaga. Makan banyak tak bagi tenaga. Baik. Jika ia terpaksa makan, kalaulah perlu makan juga, kena makan Ustaz oi. Maka ia membahagikan sepertiga perut bagi makanan. Ni yang selalu kita dengar. Makan perut tu kena bahagi 3. Habuan makanan sikit, kemudian sepertiga bagi minuman untuk minum sikit, sepertiga untuk pernafasan, yang ketiga biar kosong sikit supaya menyawa elok. Dan lalu kita dengar orang tua ada pesan tu, rupanya tadi sebab tu kalau kita makan ikut peraturan dia, makan sikit, minum sikit, kemudian ada ruang sikit untuk pernafasan, badan kita selesa. Memang selesa. Badan kita elok, kuat, elok dan sebagainya. Kalau makan banyak, makan lebih, ruang makan tu akan penuh. Ruang minum pun masuk makanan. Jadi ruang makanan banyak, makanan tu jadi banyak dalam perut. Lepas tu kita minum pula banyak. Jadi makan minum penuh dalam perut. Ruang nak menapas tak ada. Tu yang kalau kata orang belah sana panggil sengkak. Mana nak sengkak? Bila makan banyak sangat, minum banyak sangat, hidup nyawa tak lepas duk. Sebab apa? Sebab ruang pernafasan penuh. Dan rupanya sekali buat gagah. Tapi kalau biasa perbuatan macam tu, biasa hidupnya tu, rupanya dia bagi kesan buruk pada kesihatan kita. Kalau aku lepas ni boleh kita pakat-pakat belajar sama-sama aku, pakat-pakat sikit makan kurang lah, bukan makan sikit, makan kurang. Ibu-ibu boleh tak belajar makan kurang? Ibu-ibu memang makan kurang, belajar masak kurang di rumah. Tak, pasal kalau masak banyak, mereka sapu sampai habis. Betul. Kadang ada orang kata, Ustaz, kesian kat anak-anak Ustaz. Masalah sebab kesian tu yang mereka mudarat tu. Sebab kesian kat mereka yang mereka jadi teruk tu. Kita duk kira bagi makan tu tak, bagi. Tu yang anak 12 tahun, oh dia badan. Anak 12 tahun, uji manis lah. Rupanya punca besar dia makan tu. Makan tu rupanya kena jaga. No? Kalau ada soalan lagi boleh tanya. Haji buat kelak mic lah. Ada soalan tanya. Hari ni boleh tanya. Ya no? Kan? Rupanya kaedah mudah dia simple ya. Rupanya makan ni lah ra'suddak. Makanan ni punca segala penyakit. Baik, sambung. Huraian. Cuba tengok huraian dia. Poin nombor 1. Mengisi perut. Kan dalam hadis tadi ada satu ayat yang berbunyi, tidak sepatutnya anak Adam mengisi perut. Apa maksud mengisi perut tu? Yang ni kita nak tengok dulu. Mengisi perut bererti, maksud mengisi perut dalam hadis ni ialah makan minum yang boleh mengenyangkan perut mengikut selera dan kebiasaan masing-masing. Yang kata isi perut tu apa? Makan, minum. Itu lah. Itu pun saya rasa semua faham istilah tu. Makanan yang boleh menguatkan badan seperti yang dinyatakan dalam hadis ini boleh menegakkan tulang sulbi. Maksudnya makanan yang memperolehi tenaga bekerja dan bergerak melalui makanan yang dimakannya. Dia nak sebut apa Ustaz? Rupanya dalam hadis ini Nabi SAW sebut tak sepatutnya anak Adam isi perut. Makna dia tak sepatutnya anak Adam ni duk makan minum dengan keadaan cukup banyak ikut selera. Jangan. Nabi kata cukup anak Adam ni makan sikit dia.
Rupanya makan sikit ni Nabi sebut yuqimna sulbahu, dia bagi tenaga pada badan. Tu yang saya kata tadi, rupanya makan sikit ni dia akan bagi tenaga pada badan. Sebab tu kita tengok Nabi SAW dan para sahabat, mereka sentiasa mengamalkan makan sikit, mereka tak makan banyak. Kita duk faham para sahabat makan banyak kot dah. Rupanya baginda dan para sahabat, mereka tak makan banyak, mereka makan sikit je. Rupanya makan sikit ni bagi tenaga. Sebab itu para sahabat, antara kelebihan mereka sama ya. Hatta baginda SAW pun sama. Rupanya para sahabat dan baginda badan mereka steady, mereka tak ada boroi. Rupanya boroi ni aib. Sayyidina Umar pernah tengok satu orang lelaki perut boroi, dia pergi dia tampak perut, dia kata ni aib. Aib ni maksud dia memalukan. Rupanya perut boroi ni kan tanda makan banyak. Rupanya makan banyak ni aib rupanya. Kita lah semua boroi. Rupanya boroi itu aib. Sebab boroi itu tanda makan banyak. Rupanya makan banyak ni tak bagi tenaga pun rupanya. Sebab tu saya rasa boleh dah kot. Mulai hari ni kita ubah sikit kehidupan kita ni. Dia bukan susah. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu-ibu kalau nak masak, Nabi ajak kita ta'amul isnain kafiyat salasah. Nabi kata makanan yang untuk 2 orang, Nabi kata cukup makan 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Bahasa mudah je, ibu-ibu kalau nak masak, ibu-ibu kalau boleh bajet tu, bajet kurang daripada orang, insya-Allah cukup. Kita di rumah nak makan 3 orang ya, ataupun nak makan 2 orang, ayah-ayah dengan isteri, kita nak makan 2 orang ya. Kita pergi beli makanan di kedai, dah tak masak, 2 orang pergi beli di kedai. Nak beli ikan temenung, nak beli berapa ekor, beli sekor sudah. Bola plastik tu ikan temenung, bos sekor sudah. Nak makan 2 orang, bos sekor Telur goreng Ustaz, telur goreng boleh buat goreng sebiji dah, ambil sebiji Lepas tu Ustaz, tom yam ambil untuk 1 orang makan. Jadi contohlah kita ambil tom yam ada 1, kailan ikan masin ada 1 untuk 1 orang makan, ikan temenung 1, telur 1. Duduk makan 2 orang. Cukup ke Ustaz? Cukup. Lauk kepak seorang separuh, telur cubit seorang sebelah. Dah betul kan? Habis Bila makan macam tu, jadi yang kita makan tu dia habis. Bila habis, kita tak simpan dalam TA. Rupanya di antara makanan yang boleh juga beri mudarat pada tubuh badan kita, makanan yang kita simpan dalam TA, lepas tu esok perangat. Pasal apa simpan dalam TA? Pasal tak habis. Pasal apa perangat? Pasal tak habis, sekali buang bazir. Sedangkan makan makanan hak perangat balik ni, dia bagi cukup kesan tak elok dalam badan kita. Tu yang ibu-ibu perasan, orang mengandung bukan boleh makan nasi sejuk. Orang mengandung bukan boleh makan laksa, apa nama kuih tiaw, hak jenis masak 2 kali je. Pasal apa Ustaz? Dia bagi urat kita masalah. Bukan tatakan orang mengandung ya, orang sihat pun sama. Kita duduk seronok makan, masak perangat balik, kita rasa senang. Betul, memang senang masak balik tu. Tapi dia bagi kesan buruk pada badan lah. Sekali buat tak rasa, tapi bila lama-lama umur 40, sakit belakang, sakit urat, sakit tu, sakit ni, urat kembang lah apa. Punca dia apa? Makan tu lah. Macam marah buat kata juga ni. Sebab tu kalau kita tengok zaman baginda dan para sahabat, zaman Islam tak ada PTA, mana ada PTA. Kita zaman lah tak apalah, PTA tu teknologi, boleh pakai tak ada masalah. Tapi bila duk simpan makanan, lepas tu Ustaz esok perangat, lusa perangat, masak banyak tak habis perangat. Rupanya tak bagus untuk kesihatan. Anak kita tak bagus makan. Dia nak buat je lah. Dah tak habis Ustaz tu yang simpan tu, nak buang sayang. Betul, nak buang sayang. Kalau buang bazir, tak buang tu yang simpan pasal sayang Ustaz. Lepas tu nanti perangat masak balik. Pasal apa? Tak apa betul di awal, masak sikit, habis. Makan habis, masak sikit. Yang rasa wallahu alam. Tanya orang hak jual. Saya nak jawab pun tak reti tu. Cuma kita nak sebut secara asas je, makanan yang dimasak banyak kali, dia pasti bagi kesan pada, paling tidak pada badan kita memang ada kesan. Tak banyak pun sikit.
Frozen tu yang makanan segera lah kan. Habis tu tak boleh makan apa Ustaz? Siapa kata tak boleh makan apa? Boleh makan. Cuma lah ni kita nak minta makan sikit-sikit je. Lah zaman lah makanan tu pelbagai, macam-macam jenis makanan ada. Dah Ustaz macam tadi frozen. Habis tu tak boleh makan langsung. Dah, saya tak kata pun jangan makan langsung. Makan sikit-sikit je. Tu lah. Makan sikit-sikit. Ni sampai Ustaz sedia frozen tu ada dalam peti air Ustaz. Habis goreng. Dia tu kata makan apa pun sikit-sikit ya. Teringin laksa Ustaz makan lah sikit. Saya teringin Ustaz pizza apa makan lah sikit. Ni sampai pizza dia seorang 3 keping. 3 keping. Bukan keping hak slice tu, hak bulat tu. 3. Tak boleh saya hantu pizza. Betul lah hantu pizza, tapi takkan sampai 3 bulat tu. 3 apa dia panggil? 3 keping tu. 3 keping tu. Kalau 3 keping hak slice tu tak apalah, hak 3 segi tu. 3 keping tu gagah kira ni 3 bulat tu. Oh. Kan? Rupanya penting rupanya jaga makan ni, jangan terlalu banyak. Makan sikit dia bagi tenaga pada badan. Sambung. Poin nombor 2. Arti beberapa suap kecil makanan ialah, kan dalam hadis ini baginda SAW menyatakan berpada ia, Nabi kata cukup-cukup lah dengan beberapa suap kecil makanan. Maksud dia cukup makan sikit. Baik, cuba tengok apa maksud makan sikit tu Ustaz. Baik, arti beberapa suap kecil makanan ialah, maksud dia tidak makan banyak tu ya. Jangan makan banyak tu ya. Tidak terlalu banyak mengisi perut tanpa peraturan yang sesuai dengan kehendak kesihatan. Nabi SAW memberikan gambaran makan sikit ni, maksud dia makan sikit saja Ustaz. Tak. Maksud dia jangan makan banyak satu, makan ikut peraturan. Itu satu lagi. Jangan makan banyak satu hal lah. Maksud dia kalau makan, kalau boleh jangan terlalu banyak. Simple lah. Sebab tu saya tak berkenan orang ni saya tak berkenan. Saya bak terang-terang saya tak berkenan kat dia. Tapi saya tak blame dia, saya tak maki dia, saya tak kutuk dia, tapi saya tak suka kat dia. Tapi kebaikan yang ada pada dia kita ambil lah. Antaranya siapa Ustaz? Tun Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan bekas Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Ustaz berkenan dah. Saya secara peribadilah saya tak berkenan kat dia. Tapi perangai dia kita boleh ambil. Cuba tengok, badan dia 90, tahun ni 98 dah ni. Dia beranak 1924, 2 tahun ni cukup 100 tahun. Tapi lah dia boleh naik tangga tak pegang pemegang. Masih pasal dia jadi Perdana Menteri tu, naik tangga buat ucapan di benak tu itu. Naik tangga tak pegang pemegang. 90 lebih. Tahu apa rahsia dah? Simple. Saya pernah dengar wawancara yang ada orang tanya dia kongsi simple lah. Dia kata rahsia dia, mak dia ajak dia dulu berhenti makan sebelum kenyang. Maksud dia sebelum kenyang berhenti. Maksud dia makan rasa sedap, dia kata time rasa sedap tu berhenti. Kita time sedap tu nak kayu hui. Pokoknya dia ada isteri dia macam tu. Pokoknya dia rasa sedap, sedap ni, rasa sedap berhenti. Tapi benda tu nak ajak lama lah makan masa. Kita pun kalau nak berubah makan masa benda tu, tengah-tengah baru rasa nak sedap berhenti. Oh payah. Kita time sedap tu kayu. Tengok 3 pinggan. Sampai kenyang Ustaz. Sampai belahak pun makan ni. Tu lagi kemas belahak dah makan ni. Ruang udara dalam perut tu dah masuk makanan. Tu yang dia belahak. Senawa. Angin keluar. Makan ni. Oh, makan. Jam. Dia makan jaga. Mau tengok badan dia. Hak mana bagus kita puji lah. Bak tu okey kan. Bak mampu dia kita bengkang kan. 97, 98 badan steady. Rupanya antara rahsia dia jaga makan. Dah Ustaz kami nak makan tu nak berhenti Ustaz tapi orang duk suruh tambah. Ayah-ayah ibu-ibu yang mengaji pegang satu prinsip boleh, simple dia. Allah lupa sayang. Saya hafal hari tu, lupa dah.
Tak apalah, saya terjemah Melayu lah. Maksud dia macam ni lah. Rupanya apabila kita makan, kita ni kalau makan ikut kita. Kita dalam isu makan, dalam bab makan, ikut kita. Makan jangan ikut orang tau. Makan ikut kita. Orang memang akan suruh kita makan. Orang akan suruh kita sentuh makanan, rasa makanan. Orang akan suruh kita ni, kalau bab makan ni orang akan suruh. Tapi dalam bab makan, keputusan atas kita tau. Ikut kita, jangan ikut orang. Kita pergi makan di mana-mana tempat. Contoh, kau tu kata makan haji. Ni silap makan haji. Ni hajat orang ni haji. Hajat tak hajat, pergi ke dia. Jangan makan. Sebab apa Ustaz? Sebab kita lebih tahu tentang diri kita. Kita ada goat, contoh kita ada goat, dia memang dia kata haji, sila haji ni hutang ni kami turun keluk cari dia, oi. Berasalah satu dua. Nak ikut dia ke nak ikut kita? Ikut kita. Pukul 12 tengah malam, dia hidang gulai kari 9. 12 tengah malam, kari 9. Nak makan tak makan? Ikut kita. Kalau saya tak boleh, saya pukul 12 malam tak boleh. Kalau saya duk makan malam banyak kali dah Ustaz, subuh terlepas. Makan malam, subuh terlepas. Makan malam je memang jam Ustaz. Jangan makan walaupun dia hidang. Ustaz makan. Makan ikut kita. Boleh faham tak bahasa saya tu? Dalam bab makan minum ikut kita. Tapi dalam bab berpakaian, tu sayang lah. Kalam tu tak apa, nanti saya balik tengok balik, sayang lah. Ngapai tu bersarak, sedap sikit kan. Tapi tak apalah, terjemahan Melayu. Tapi dalam isu berpakaian, yang ni kena ikut orang, tak boleh ikut kita. Dalam bab berpakaian kena ikut orang. Sebab tu kalau siapa dalam bab berpakaian nak ikut pandangan sendiri, tak kena. Contoh, ayah-ayah nak keluar main mengaji, nak keluar pergi Maknuri, nak keluar pergi mana pula. Kita nak keluar, kita rasa kemas dah. Keluar-keluar bini kata, ni apa pakai baju ni? Tulang tangan tu sampai 3, serika apa macam tu, malu kat orang. Contoh lah. Kita rupanya dalam bab berpakaian tu, rupanya kena ikut dia. Sebab tu kalau boleh dah bini komplain macam tu, masuk tukang. Jangan buat, tak apa, biar pi ya, orang bukan nak tengok. Dak abang oi, malu kat orang abang oi, macam orang tak ada bini bang oi. Tak apa, tulang 3, patah satu ada 2. Dia kata patah satu tulang tu ada 2 lagi. Boleh tak? Rupanya ni tak cerdik. Tak boleh. Kita kena ikut orang. Ayah-ayah duduk dalam majlis. Orang abang ni tuan-tuan, minggu depan kita akan ada majlis. Diminta semua berpakaian baju batik. Diminta semua berpakaian baju batik. Jadi dalam bab berpakaian kena ikut orang. Jangan duk main, baju batik apa? Aku pegawai masjid, apa nak baju batik apa pakai? Aku nak pakai jubah lah. Jadi pakai ikut lah, ikut orang. Ya? Dia tak mau ikut orang. Ni keras kepala. Tu kata keras kepala. Dia rasa, baju aku ikut aku lah. Aku nak pakai apa ikut suka aku lah. Ni kata orang ni dia tak mengaji. Kalau mengaji dia kena ikut. Berpakaian rupanya kena ikut orang. Sebab tu ayah-ayah tengok tok-tok guru, orang alim, kadang mereka duduk kat sini mereka pakai jubah. Tapi kalau masuk mesyuarat apa, kadang mereka pakai dengan tie, pakai apa. Dia rupanya kena ikutnya tu lah. Kalau tak ada sebarang etika pakaian, tak ada syarat pakai apa, ikut suka lah nak pakai apa pun. Itu tak apa. Kan? Tak ada syarat nak pakai apa. Dia tak habaq. Pakaian tu dia tak habaq. Pakaian apa? Pakailah apa pun. Janji batas hukum hakam jagalah. Ni habaq saya ada. Pakai baju batik. Habaq dah. Ni kita ada tetamu besar nak datang ke Masjid Sungai Tiram. Jadi minta pegawai masjid semua berpakaian batik. Tengoklah. 4 orang aja baju batik. Hak lain semua warna merah ada, biru ada, kelabu tik anjing ada. Itu habaq lah. Aku suka lah. KT tu. Dengar tu. Peluahan. KT tu. Dah betul. Rupanya kita kena faham tu. Bab makan ikut kita. Tapi bab perpakaian dia kena ikut orang. Kena ikut pandangan orang. Jangan buat keras kepala sendiri. Tak boleh. Itu disiplin mudah. Ya.
nampak elok lah. Ya, tak mau juga. AJK pun dia hantar. Kita Haji sebut, dia kata kita habaq malam tu kalau biar putih semua, pakaian putih. Nampak majlis tu majlis yang sangat baik. Kan, habaq dah. Tema pakaian putih. Kalau tak ada jubah pun pakai baju Melayu ke apa, janji guna putih. Tak, dia main juga warna ikut suka. Dia tak ikut suka, tak pakai baju apa pun. Lah, nampak macam bagus kan? Padahal tak reti tu. Kalau dia reti, dia ikut. Sebab berpakaian kena ikut orang. Nampak uduh. Rosak habis. Dengan sebab 1, 2, 3 orang rosak habis satu program. Nampak tak cantik terus. Nak buat poster pun tak boleh. Gambar tu nak buat banner tak boleh. Nak manfaatkan pun tak boleh. Apa? Rosak dengan sebab colour yang tak sepatutnya. Nampak? Itu yang saya minta lah, kita pesan pada orang mengaji tu. Hak tak main tu tak apalah. Hak mengaji tu. Dalam bab makan minum, yang ni ingat ikut kita. 1000 orang suruh makan pun, tapi kalau kita tak mau makan, tak boleh makan, tak usah makan. Tak usah duk layan. Hajat ni hajat ni hajat usah makan bila sikit hajat. Abang ada hajat apa? Aku masuk hospital lampau bukan nak tunggu pun. Kata bila sikit. Dah kalau hajat hidup kira hajat ustaz ni musangking ustaz, hajat ustaz, hajat ustaz. Kalau darah aku naik apa nak main tunggu. Kata biar. Bab makan ikut kita, tapi bab berpakaian ikut orang. Lah ustaz, ada program dinner makan malam ke apa, program apa-apa macam-macam lah jenis program ustaz. Dan dalam program tu depa tetapkan pakaian, suatu jenis pakaian. Tapi yang jadi masalah dia ustaz, pakaian yang ditetapkan itu pakaian yang ada sikit masalah dalam sudut hukum kita. Dia suruh pakai tema sekian-sekian. Kan Nabi pesan, siapa yang tiru satu kaum, dia seumpama kaum tu. Ni duk suruh pakai pakaian Halloween, jenis hantu-hantu. Ni duk suruh pakai pakaian Bollywood ustaz, semua pakai pakaian Bollywood dan sebagainya. Kalau jenis macam ni nak turut dah ustaz? Jawapan dia tak payah turut. Payah ustaz, tak turut tak usah pi. Ya, sedang. Dah ustaz, dia suruh turut pakai kan, tak usah pi. Sedang. Bila kita tak pi, paling tidak dia tak merosakkan majlis tu. Dia tak rosak majlis. Berbanding kalau kita pi pakai pakaian kita. Jadi macam tadi. Kan? Jadi macam orang ni semua pakai Bollywood, main kat kita jubah Arab. Lain tu. Dia paling tidak dia akan memberikan sedikit kecacatan, sumbing pada majlis tu. Itu siapa tu kan? Dah ustaz, dia pun jemput ustaz. Jamuan tu jamuan kenduri kahwin anak dia. Kita wajib kena pi. Tapi tema dia dihabaq saya. Tema dia Bollywood pula dah ustaz. Oi. Kena pi ustaz. Bukan orang lain, anak menakan ustaz. Kena pi juga. Okey. Jawapan mudah dia. Pi awal-awal, pi jumpa tu rumah, balik. Sebab jemputan kenduri ni cukup sekadar kita pergi jumpa tu rumah. Kita kalau orang jemput kita makan kenduri, nak kena makan kan? Tak makan tak apa. Pergi jumpa tu rumah. Tahniah hano, anak kahwin, tahniah hano. Mudah-mudahan berkat sampai ke anak cucu. Okey. Assalamualaikum. Saya balik dulu noh. Assalamualaikum. Tak makan tak apa. Kita dah dikira memenuhi undangan. Kalau ada 10 kenduri hari tu pun 10-10 boleh pergi. Pergi jumpa. Assalamualaikum. Tahniah hano. Kan, semoga berkat, keluarga semua berkat. Okey, saya ada 9 ni, saya balik dulu noh. Boleh ustaz? Boleh. 9 kenduri tak usah makan. Yang ke-10 tiba 3 pikat. Boleh ke ustaz? Jangan, hari ni tajuk jangan makan banyak kan. Maksud dia hak ke-10 makan. Boleh ustaz? Boleh. Orang kita ada, ustaz hari ni 10 kenduri ustaz. 10-10 makan. Betul lah makan sikit-sikit, tapi 10-10 makan ustaz. Jam kan. Padahal yang kata memenuhi undangan ni pergi jumpa tu rumah cukup lah. Tak makan pun tak apa. Jadi 9 kenduri pertama tak usah makan. Hak mana kita tengok lok sedap, hak tu makan lah. Kan? 1, 2, 3, 4 sampai nombor 5. Oi, hak ni kambing bakar ustaz. Duduk dekat parking tu duduk bau dah kambing. Duduk situ kayuh. Habis selesai makan, kenduri ke-6, 7, 8, 9, 10, hak tu pergi jumpa tu rumah, balik. Macam dah makan dah. Boleh? Boleh.
Yang nak pergi kayuh 10-10 kunuri, 10-10 makan tu buat apa? Kan? Ada soalan? Boleh puan? Terjawab tak soalan tu? No? Kalau kata tema tu tak bertepatan dengan agama kita, jangan ikut. Kalau rasa payah sangat, tak usah pergi. Tu lah. Dan yang main mengaji pun ingat lah. Kalau kata nak buat kenduri pun, tema tu peringatlah semua. Tak buat kenduri tu lah. Tapi yang main mengaji tak buat. Hak main mengaji ni tak buat. Hak tak main tu yang lalu duk buat. Hak main mengaji ni tak buat. Kata pun rasa apa macam mencurah air kedung keladi ya maknanya. Hak main mengaji ni tak buat. Bak makan banyak. Hak main mengaji ni tak buat dia. Baik, sambung. Poin nombor 3. Makanan yang beberapa suap kecil ini, buat tengok. Pengarang kitab kita ulas siap-siap kat kita. Muka surat 129 ni. 129. Makanan yang beberapa suap kecil ini tidak akan mengurangkan tenaga. Nampak? Makan sikit ni rupanya tak mengurangkan tenaga. Makan sikit ni dia bagi tenaga sebenarnya. Dan tidak membahayakan perut. Perut pun tak bahaya. Dan tubuh badan. Kerana bahaya yang selalu cuba dengar ni lah. Kerana bahaya yang selalu merosakkan kesihatan badan ni, rupanya badan kita duk sakit, teruk sakit macam-macam ni. Punca dia apa? Akibat terlalu banyak makan. Tu ya, duk makan banyak. Sebagai yang sering ditemui dalam masyarakat moden. Dia kata cuba tengok zaman law ni. Di mana penyakit-penyakit yang dikenali sebagai penyakit orang kaya timbul. Penyakit orang kaya apa dia Ustaz? Darah tinggi, cemanes, sakit jantung. Macam-macam. Apabila makanan berzat, walaupun makanan tu bagus, makanan tu Ustaz bagus Ustaz, makan sayur banyak Ustaz oi. Hijau dia kata makan sayur banyak bagus. Tapi rupanya makanan yang walaupun berzat bagus, tapi kalau makan secara berlebihan, badan akan menjadi gemuk. Dan bila badan menjadi gemuk, lahirlah berbagai-bagai jenis penyakit yang lain. Kalau makan makanan berzat banyak pun jadi masalah. Apatah lagi kalau makan makanan yang tak ada zat, makanan yang memang diawet, makanan yang memang ada bahan kimia, lagi sakallah. Makanan hak elok pun kalau makan lebih jadi mudarat. Dia kata apa? Sayur lah. Sayur bagus makan. Tapi kalau duk makan sayur sakan dengan, kan dia kata darah jadi pekat ke apa? Dia tak cantik kok. Dia kata Ustaz, gula bagus tak Ustaz? Gula perlu dalam badan. Tapi kalau duk tibai gula banyak, potong kaki je buat dah. Daging bagus makan. Daging bagus, dia bagi panas badan dan sebagainya. Tapi daging kambing bagus makan, bagus. Tapi kalau makan daging kambing banyak, mudarat badan tak elok. Buah kurma bagus tak makan? Bagus makan. Tapi kalau makan buah kurma yang telur, badan jadi panas, tak elok ke badan. Ketum bagus tak? Ketum pula. Kan? Rupanya poin nak sebut, rupanya makanan dalam badan kita ni, rupanya kalau makan banyak, dia bagi mudarat. Saja share lah, saja share. Ayah kalau perhati tengok. Kita pernah dengar perkataan makanan sunnah kan? Makanan sunnah. Apa dia? Ada 5 kurma, madu, lagi apa? Habatus sauda. Rasa tak? Satu persamaan antara semua makanan yang disebut makanan sunnah ni, satu persamaan dia ada sifat pelawas. Pelawas ni maksudnya dia senang buang. Pasal tak? Dia senang buang. Kita makan madu, dia senang buang. Kita makan habatus sauda, badan ni dia buang tu senang. Buah delima senang buang, buah kurma senang buang, buah temikai senang. Dia banyak makanan kita ni, makanan yang disebut makanan sunnah ni, sifat dia salah satu dia pelawas, dia senang buang. Saya pernah tanya saja sembang dengan bini lah dulu. Sembang dengan bini, dah duk bicara tajuk makan ni. Tanya dia, makanan ni, kita bila makan sesuatu, berapa lama makanan tu patut ada dalam badan kita? Kemudian kena buang. Berapa lama patut ada? Dia jawab senang. Dia kata setakat yang dia tahu lah. Dia kata makanan ni bila kita makan, makanan tu paling lama boleh ada dalam perut kita ni 18 jam.
18 jam dia tak boleh lebih. 18 jam. Sebab tu kalau ayah perasan kita dalam Islam ni, kita diajak waktu nak makan basuh tangan. Kemudian bila makan kan sunnah pepok 40 kali. Rupanya pepok 40 kali tu makanan tu hancur di mulut, dia masuk dalam, dia senang buang. Lepas makan kita diajar sebelum makan buah pelawah supaya senang buang. Ni lepas makan hisap jari ni. Rupanya di jari manusia ni ada enzim amylase. Enzim ni ada dalam mulut. Macam asid lah. Enzim ni dia ada dalam mulut, dia duk pancuk makanan. Kita makan, enzim tu keluar, dia pancuk makanan. Di jari manusia ni ada enzim yang sifat dia macam sama macam dalam mulut ni, tapi 10 kali lagi kuat ni. Sebab tu siapa lepas makan dia buat itu, dia isap jari, dia cepat buang. Sebab tu sunnah lepas makan isap jari. Isap jari ni loh, jari tengah loh, tengah, telunjuk, ibu jari, 3 ni loh. Lepas tu jari kelingking, baru jari manis. Dia ada cara isap tak? Dia bukan memang berbelasah. Isap jari, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari, 3 ni dulu. Lepas tu jari kelingking, jari manis. Rupanya bagi senang buang. Rupanya bila tanya, dia kata paling lama 18 jam. Saya kata kalau lebih jadi apa? Dia kata kalau lebih kan makanan kita makan tu, bila masuk dalam badan kita ambil zat-zat tu, dia sedut zat-zat, karbohidrat lah, protein lah, zat besi lah, apa yang ada dia hisap. Jadi bila dah hisap habis, dia jadi macam hampas. Hampas tu lalu ke usus kecil dan dia berimpun di usus besar. Bahasa kampung kita ni kita najis. Tak lah, najis. Rupanya najis tu rupanya kena buang. Dia kata kalau biar lama dalam badan kita lebih 18 jam, najis tu akan keluarkan racun. Dia akan jadi racun. Racun tu duk mai ikut darah, mai ikut urat, mai ikut saraf, mai ikut apa tu, dia jadi racun. Sebab itu kalau siapa hari-hari buang, makna dia sihat. Hari-hari membuang, sihat. Tapi kalau siapa, saya alhamdulillah seminggu lah tak buang, kalau rupanya ada problem ni. Dia seminggu lah tak buang Ustaz. Saya lah sebulan 2 kali dia buang. Ui, dia rasa bagus. Rupanya hampas dalam perut dia, najis dalam perut dia tu duduk lama, dia tukar jadi racun. Dia taklah jadi macam racun serangga, racun perosak, bukan maksud racun macam tu, tapi dia berikan kesan tak baik pada badan. Benda kotor duduk lama, ayah-ayah buang sampah pun kalau seminggu sampah tu duduk lantung sampah, jadi apa? Macam tu. Rupanya kena buang hari-hari. Any question? Dah Ustaz nak buat bagi buang tu je lah. Kan dah sebut tadi makanan sunnah, dia bagi kita senang buang, badan sihat. Kalau ya rasa tak setuju, satu lagi, hari ni hari Sabtu, lusa esok Ahad, lusa Isnin, saya cadang macam ni. Kalau siapa yang nak tengok lah, ayah try puasa 3 hari, Isnin minggu depan, Isnin, Selasa, Rabu, try puasa 3 hari. Ni kita nak belajar untuk kesihatan, try puasa 3 hari. 3 hari bila kita puasa, waktu buka puasa kita makan, esok tu puasa balik. Lepas 3 hari, cuba tengok kita buang najis. Najis kita akan jadi, minta maaf ni kotor sikit lah, tapi untuk ilmu baca habis lah. Najis kita nombor 1 akan jadi lebih busuk. Tak percaya tak? Puasa dulu 3 hari, lepas tu buang najis. Najis kita akan jadi lagi busuk pada hari biasa. Yang kedua, najis kita akan jadi hitam. Kenapa jadi hitam Ustaz? Sebab badan kita bila puasa ni, badan kita buang toksin dalam badan, buang racun, toksin tu lah, buang racun dalam badan, najis kita akan jadi hitam. Tak percaya try tengok. Tapi jangan tengok lama-lama, makruh tengok najis. Tapi nak ambil pengajaran, tengok. Try puasa. Dia buang, dia singkir toksin, dia buang racun dalam badan. Racun tu, najis duduk lama dalam badan tak keluar. Sebab tu Nabi sebut sumu tasihhu. Kamu puasa, kamu sihat. Puasa, kamu sihat. Sebab tu orang rajin puasa, badan dia sihat tu. Ada soalan? Ni pantang lepas kan, tu je kata tadi, pukul 1 pagi nasi lemak antarabangsa 1 pagi. Dan kalau perasan orang kita lah, sistem makan dah jadi selaru dah pasal, tak ikut peraturan lah.
Orang dulu-dulu bangun pagi, ayam teh, cok kodok, nasi goreng. Kadang nasi goreng pun tak ada apa. Tak bubuh banyak-banyak pun, bau udang ke apa tak ada pun. Kalau bahasa kampung saya disebut nasi goreng bodoh. Kan ada apa goreng buah kicap, buah apa goreng tu ya. Apa lapik perut. Tengah hari baru makan berat sikit. Ya. Orang dulu kan peraturan makan dia macam tu kan. Lepas tu bila main petang Ustaz ataupun malam, Ustaz pergi makan berat sikit lah. Habis kan. Peraturan tu hari ni hilang terus. Bukan kata yang main mengaji, hak mengajak pun sama kan. Peraturan ni hilang terus. Kita pukul 8 pagi, nasi. Kadang nasi kandang. Nasi kuah taruh atas memang. Ayam kampung, teh ais, 8 pagi. 8 pagi oh. Bukan kata yang mengaji lah, hak mengajak pun semacam lah. 8 pagi ayam kampungnya dengan teh aisnya. Oi, tahu dia punya kayu. Sekali pukul 12 telah lah tak usah bincang lah, bawa goreng lah. Nasi bawa goreng lah apa tu. Okey. Mai petang Ustaz. Petang kalau ada adalah, kalau tak ada pun tak apalah, duk kalut. Bila mai malam, kita tak makan di awal malam, kita makan ujung malam, pukul 10 11 baru makan. Bihun tom yamnya, kadang nasi goreng Pattaya-nya. Kadang hak kemas sikit kena shell out. Gagah start kereta pergi Sungai Petani. Shell out. Pukul apa? 11 malam. Depa makan tu hak jenis apa? Makan apa? Makanan laut apa jenis-jenis tu. Sungai Petani. Start kereta sanggup pergi tu. Bukan tekak makan dia, bukis bawa balik. Tu lagi tak tahan. Boleh macam senyum mana nampak ke ya? Macam betul je. Minta maaf lah, saya tak pernah skodeng siapa di sini dah. Saya buat contoh lah. Buat contoh dengan ustaz kata kat aku dah. Saya pun tak tahu, saya buat contoh lah. Tak pukul 11 makan ni. Ada hak kemas lagi ustaz. Dah duduk main badminton sampai pukul 1, pukul 2. Weh, jom. Maplay pukul 2 pagi. Dia pergi kedai 24 jam. Pukul 2 pagi si kendak ni. Apa? Kata makanan yang kita makan hari ni dah mula tak ikut peraturan. Dia ikut dah dia. Rupanya saya cerita bila sikit tu. Saya pernah pergi sekali seumur hidup, kali pertama jejak kaki ke Thailand. Jemputan Majlis Agama Islam Naratiwat. Bukan pergi menikah je, tapi menikah lain pula dah. Mereka jemput saya sekali dua kali pertama saya pergi tak tahulah, tapi sampai sudah saya tak pergi lah sampai sekarang ni. Bila pergi sana, dia buat program Maulidur Rasul, dia suruh saya bagi sedikit ucapan di sana saja. Panggil kita tak pernah pijak kaki pergi malam tu dah habis kuliah tu. Timbalan yang dipetua Majlis Agama Islam Naratiwat dia hantar saya balik ke hotel. Saya pun naik. Pasal naik kereta tu, dia bawa saya pusing pekan dia lah. Pasal dia pusing tu. Saja dah tak pernah pergi. Dia pusing. Satu benda yang menarik yang saya dapat. Kita duk dengar belah-belah Thailand ni, belah-belah Siam ni. Tom Yam telah. Tapi kawasan yang dia bawa saya tu, kawasan tu orang Islam ramai. Dia bawa tu, kedai-kedai semua tutup. Yang ada jenis jual tepi-tepi jalan sikit-sikit macam apa? Sate ikan, jenis-jenis tu ya. Saya pun tak apa. Perhati kita tak tanya apa-apa, perhati tu kata berjalan ni kena perhati. Okey. Esok tu dia kata ustaz, pukul 7 pagi kami jemput ustaz lah, lepas mayang subuh kami jemput, kita pergi makan. Lepas tu bolehlah kita pergi kat sepadan. Saya parking kereta dekat Betong. Kalau dulu sambil duk pergi makan sarapan pagi tu, masa tu saya tanya, tumpang tanya Haji, suasana di sini waktu malam memang macam tu kan? Nampak orang jual sikit-sikit macam ni Dia kata, tak tahulah ni dia sebut di kawasan belah tu lah, kawasan tempat yang dia duduk tu. Dia kata, ustaz perasan tak kalau ustaz pergi program semalam, ustaz nampak tak orang-orang belah sini, ustaz nampak tak ada yang gemuk-gemuk? Nampak? Dia tanya saya, ada nampak tak orang gemuk-gemuk, badan gemuk-gemuk banyak? Dia kata tak ada, memang tak nampak kan, semua badan jenis steady. Dia kata sebenarnya kami di sini ustaz, memang malam ni kami tak makan berat-berat lah. Malam ni kami makan ringan-ringan macam ni. Kalau ustaz tengok ada tepi jalan duk jual buah, rojak buah, sate, ikan pun macam tu ya.
makan habis lapik perut dia malam-malam. Dia kata makan-makan berat. Kami di sini ni, di kawasan tempat dia tu kurang lah. Lepas tu dia kata, Ustaz tengok badan dia pun tak besar lah. Tu ya, saya pun tak tahu lah mereka kata. Saya pun first time di sana. Orang-orang belah Patani tu badan dia pun gemuk-gemuk ke kurus. Kurus ya tu. Rupanya boleh jadi kot. Dia pun tak makan banyak malam. Tak lah kot kita boleh try lepas ni. Ibu-ibu kot boleh ni. Pukul 9.30 suruh semua makan malam siap. Lepas tu simpan dapur, tutup semua. Habis semua simpan. Biar dia pergi buka dapur tengok tak ada apa. Kan? Daripada tengok ada nasi duk ada lagi, kuah duk ada lagi, takut-takut pukul 2 pagi duk kayuh makan nasi. Sedap pula, tambah lagi sikit. Pukul 2 makan nasi, pukul 4 nak tidur. Tidur pukul 3 Ustaz. Habis tu subuh. Subuh pukul 11 pagi. Betul lah, sipir mudah dah. Sambung. Letiak banyak bab makan ni. Banyak poin ni. Oleh kerana tabiat hidup mesti makan. Ya, oleh kerana hidup ni kena makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan supaya mengisi perut dengan baik, iaitu sepertiga perut diisi dengan makanan. Ingatlah perut kita ni kena bahagi 3. 1/3 dengan makan, 1/3 dengan air, 1/3 lagi dikosongkan. Maksud dia makan jangan kenyang lah. Itu bahasa mudah dia. Untuk pernafasan, senang nak nyawa. Apabila semua bahagian ini diisi dengan makanan, tengok pengarang kita boleh tengok. Dia kata kalau sumbat perut semua dengan makanan, pernafasan akan terganggu. Tu yang jadi sengkak. Nyawa tak puan nak lepas. Dan berbagai penyakit akan datang berkunjung. Rupanya penyakit pun akan main tu. Pernafasan tak stabil dan sebagainya pun boleh mengundang kepada penyakit. Dalam hal ini, eloklah diingatkan bahawa mengelak daripada penyakit adalah ubat yang utama. Tu ya? Kan? Mengelak daripada penyakit tu apa maksud dia? Ayah buat kurungan di atas ayat mengelak daripada penyakit, tulis situ pantang. Bahasa kita senang, pantang. Rupanya ubat paling mujarab ni apa dia Ustaz? Pantang. Kalau orang tanya ubat paling bagus apa? Pantang. Pantang paling bagus sekali. Tak Ustaz, saya kecil manis. Lepas tu tibai Ustaz, lepas tu telan ubat dah. Boleh. Tapi ubat lagi mujarab, pantang. Jangan makan. Elok. Saya goat Ustaz. Tak boleh silap makan Ustaz. Macam mana nak jaga goat tu? Tak usah makan. Pantang. Saya pantang belakang Ustaz. Pantang tengok, pantang lepak. Tu pun pantang lah. Saya tak boleh Ustaz. Saya pantang tengok Ustaz. Mereka makan, saya makan. Sakit belakang kira. Jenis tu kira cerah masa depan. Baik. Dalam hal ini eloklah diingatkan bahawa mengelak daripada penyakit, maksudnya pantang, adalah ubat yang utama. Sementara perut yang banyak makan itulah punca segala penyakit. Yang ni saya sebut dah tadi. Al-ma'idatu ra'sud da'. Makananlah punca segala penyakit. Wal himyatu ra'sud dawa'. Ubat paling mujarab adalah pantang. Sebab tu kalau pergi jumpa doktor, jumpa siapa pun, asas dia pantang. Pakcik pantang dah? Pantang. Bagus. Pakcik pantang dah? Dah. Itulah. Dalam hal menjaga kesederhanaan makanan ini, dalam jaga bab nak bajet makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kali berpesan kepada para sahabat supaya berjaga-jaga. Rupanya para sahabat ni Nabi duk pesan banyak kali lah, jaga bab makan, jaga makan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an fi mi'an wahidin wal kafiru fi sab'ati am'ain. Orang mukmin makan pada satu perut, orang kafir makan pada 7 perut. Apa maksud dia Ustaz? Maksud dia, orang mukmin mengikut adab syarak berpada pada sepinggan makanan yang sederhana. Orang beriman ni dia makan sikit, senang terjemah. Tidak seperti orang kafir makan sampai 7 pinggan mengikut kehendak nafsu. Maksud dia orang beriman makan patut padan. Orang kafir dia makan ikut nafsu. Sebab tu kita lepas ni kalau makan nampak kaya nak kena
pakat-pakat jagalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang mukmin supaya sentiasa jaga kesihatan. Nampak? Rupanya dalam Islam suruh umat dia jaga kesihatan. Faktor utama bagi mencapai tujuan ini, macam mana nak jaga kesihatan, Ustaz? Orang Islam ni kan kita musuh banyak. Orang Islam kan kerja dakwah banyak. Orang Islam kan kerja amal ma'ruf nahi munkar banyak. Orang Islam ni sentiasa berada dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam nak hadapi semua benda ni, orang Islam perlu tubuh badan yang kuat. Macam mana nak pergi tubuh badan kuat? Faktor utama bagi mencapai peraturan ini, tujuan ini ialah dengan menjaga peraturan makanan. Itulah. Jaga makan lah maknanya. Jaga makan badan sihat lah. Dan mengawal diri daripada melayan kehendak nafsu perut yang melampau-lampau. Jangan duk kira sedap makan, duk nampak sedap makan, duk kira viral makan. Alah kali kena. Dulu ada agak dipuh viral mi ke apa tau, mi keri percaya duk alik dia beratok macam ni. Asas dia viral kena rasa, viral kena makan, Ustaz. Orang kapiak dia, kita ambil simple lah. Islam sembelih menetang, kita sembelih tengkok. Sembelih tengkok. Darah keluar. Darah yang keluar tu dia keluar habis, darah-darah kotor semua keluar. Sebab itu Islam punya sembelihan ni, makanan tu, ayam tu jadi bersih, itik jadi bersih. Kalau sembelih unta ke lembu ke jadi bersih, sebab darah kotor keluar. Sembelihan bukan Islam, dia pun tak pakai cara kita, dia pun cara lain. Ada hak ayam tu kepak kepala, ada hak tembak bawa, ada hak syok elektrik mati. Jadi darah kotor duduk ada dalam badan, tak keluar, dia duduk dalam daging. Bila makan, tu jadi masalah dia macam. Kita Islam majak ni cantik dah naknya, tapi orang tak mau ikut. Sebab tu Islam tak bagi, boleh ataupun tidak. Nak sembelih ayam, bagi shot mati dulu, baru sembelih, boleh tak? Tak boleh. Sebab bila mati, badan dia tak bertindak balas untuk mengeluarkan darah-darah tu. Sebab tu kita tak boleh ayam shot current, mati dulu baru sembelih, tak boleh. Dia perlu mati dengan cara sembelih tu. Perlu putus urat marih, urat wadajain ni, urat halqum, 3 tu kena bagi putus. Baru dia keluar darah-darah yang tak sepatutnya. Sambung. Baginda mengingatkan supaya selalu menyedari bahawa, cuba tengok, tadi saya sebut, ibu-ibu tulis kat tepi buku tu, pesanan untuk aku, tulis kat buku tu. Tulis kat buku ni untuk ibu-ibu yang masak. Hak mana masak, hak mana beli makan, ayah-ayah duk pergi beli makan di kedai, ingat petua ni. Baginda mengingatkan supaya selalu menyedari bahawa makanan yang disediakan untuk seorang boleh mencukupi untuk 2 orang. Macam mana saya ulas tadi. Makanan untuk seorang cukup 2 orang boleh makan. Sebab tu kalau nak makan 2 orang, beli untuk seorang sudah. Belikan temenung sekok, contoh tadi, kan? Bila duduk makan 2 orang, bukan nak ambil sekok. Bini ambil separuh, kita ambil separuh. Telur, bini ambil sekerat, kita ambil sekerat. Habis, tak payah simpan dalam TS. Ni nak makan 2 orang, gorengkan temenung 4 ekor. Nak makan 2 orang ya, goreng 4 ekor. Telur 2 biji je, Ustaz. Macam apa? Seorang sebiji. Oh. Ayam buat agak ayam masak merah, Ustaz. Buat berapa ketui? Buat 3 ketui. Kau sekali nak tambah. Nak makan 2 orang, ayam 3 ketui, temenung 4 ekor, telur 2 biji. Habis tu habis tak makan? Tak habis pun. Bila tak habis, bola MTA. Bila bola MTA, sehari petang, anak pula bawa balik makanan. Makan hak anaknya pula. Hak dalam MTA, tetap dalam MTA. Esok pula, boring lah masak orang ni. Jom kita makan di kedai. Pergi makan di kedai. Hak dalam MTA, 2 hari dah dalam MTA. Lain kali apa jadi, Ustaz? Balik-balik rumah, pegang ikan temenung tu, keras kiang lah. Katuk pun bunyinya. Lain kali, tong sampah lah jawab dia. Dan inilah yang berlaku dalam kehidupan manusia hari ini. Dia tak pandai bajet. Kalau kampung saya sebut, tak pandai lagang. Dia tak pandai nak susun atok bagi elok. Kan? Itu ada makcik tu. Makcik tu merungut kat saya isu ni lah. Menantu saya, Ustaz, dia baru kahwin dengan anak saya. Tak apalah. Dia kata masak nasi, Ustaz. Dia masak nasi tu, 1 periuk elektrik besar. Nak makan 2 orang. Dia kata masak besar. Saya ni metua abang,
Hampa ni duduk 2 orang je. Masak nasi sikit ni sudahlah. Periuk tu dah dapat besar, tak apa. Masak nasi sikit sudahlah. Diingatkan menantu faham saya, rupanya tak erti bahasa. Dah lah masak hari pertama banyak, esok tu pun masak lagi, masak banyak Dia kata, apa jadi Ustaz? Beras 10 kilo, kampit 10 kilo tu seminggu habis. Yang geramnya Ustaz, makan sikit, makan kadang tak sampai 1/20, makan sikit je. Dia kata hak lebih tu buang. Esok masak banyak lagi, lebih buang. Awak, lepas tu dia geram tu, dia kata, awak ingat anak saya ni cok duit tu Ustaz. Dia geram tu. Dia kata anak dia duk kira angkut beras buat balik rumah. Makan 2 orang je. Dia bukan isu apa, isu tak erti bajet. Wah, ya senyap orang ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul wahid yakfi al-ithnain wa ta'amul ithnain yakfi thalathah wa ta'amul thalathati yakfi al-arba'ah. Makanan seorang cukup untuk 2, yang berdua cukup untuk bertiga, yang bertiga cukup untuk berempat. Nampak? Apa maksud dia? Ingatan ini selain daripada bertujuan supaya sederhana dalam makan minum, menjauhkan diri daripada penyakit, selain daripada suruh jaga makan minum, makan jangan banyak, hadis ini juga bertujuan menimbulkan jiwa mulia dan pemurah, jauh daripada sifat tamak dan penting diri sendiri, serta melatih, dengar ayat ni elok lah, serta melatih supaya berjimat cermat dan tidak membazir. Rupanya bila masak sikit, kita tak bazir, kita tak buang, tak bazir. Boleh dah, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat telah mengamalkan sedikit makan minum berpada dengan kadar yang tidak melemahkan badan untuk tunaikan tugas dan kewajipan. Ingat baginda dan para sahabat makan tak banyak. Dalam hal ini memang banyak para cerdik pandai, pakar-pakar kesihatan setuju. Cuba tengok. Dalam isu ni, pakar kesihatan semua setuju. Setuju apa Ustaz? Dan di antaranya telah membuat beberapa nasihat. Apa nasihat yang kita boleh ambil? Menyatakan bahawa faedah sedikit makan ialah, rupanya orang yang makan sikit ni apa kelebihannya? Antaranya menimbulkan halus perasaan. Siapa yang ada kitab buat kurungan di halus perasaan tu, tulis kat buku tu, hatinya lembut. Hati lembut. Rupanya orang yang makan sikit ni, hati dia ni lembut. Dia kalau dia tengok cerita tentang bab syurga, dia cepat tersentuh. Cerita bab neraka, dia cepat takut. Dia tengok apa kebaikan orang buat, dia seronok. Dia tengok orang buat maksiat, dia rasa benci. Dia hati dia tu elok. Rupanya orang makan sikit tu kesannya. Lagi kuat pahamannya, dia cepat faham, ngaji cepat faham. Lemah nafsu, nafsu dia tak kuat. Nafsu nak buat jahat ni kurang. Dan hatta nafsu merepek tu pun dia kurang. Tengok janda dia tak apa nak tengok sangat. Tengok amoy pakai seluar apa macam sepeda dia tak apa nak tengok sangat. Dia jadi macam tu. Sebab apa? Sebab makan dia sikit, nafsu dia lemah. Dan kurang marah. Dia tak marah sangat. Sementara banyak makan, tapi kalau makan banyak pula akan menyebabkan sebaliknya. Kalau makan banyak pula, dia akan main terbalik. Terbalik apa Ustaz? Nombor 1, hati dia keras. Hati keras. Yang kedua, kurang kefahaman. Maksud dia mengaji payah dapat. Lepas tu anak-anak jangan bagi makan banyak, dia mengaji payah dapat. Mengaji payah dapat, rupanya makan banyak ni. Lagi Ustaz, nafsu kuat. Dia kira tengok tu kira-kira nak beliak biji mata. Dan yang keempat, marahnya kuat. Dia senang marah. Bahasa kita panggil perongoi. Silap sikit marah. Tak boleh silap sikit kalau nak marah. Rupanya tu antara kesan bila makan banyak. No? Jadi ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kesimpulan daripada tajuk orang ini, kita wajib jaga kesihatan, wajib menjaga makan bagi elok, dan orang Islam kena atur makanan bagi elok. Maksudnya aturlah jadual pemakanan tu bagi elok, supaya kita makan ikut peraturan. No? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita boleh ambil sikit pengajaran daripada tajuk pada hari ini. Bulan depan, ni short sikit, bulan depan kita nak tengok antara kunci bahagia. Macam mana nak dapat bahagia Ustaz? Yang ni kita akan tengok belakang. Muka surat 132 tu. Nanti kita baca. No? InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada soalan, no? Baik. Jadi, ibu-ibu ada soalan? Sila.
Soalan terakhir insya-Allah. Sekarang ni mari satu kempen Ustaz, kempen menyimpan emas. Kan? Ada kempen tu lah. Kan? Boleh tak Ustaz kita nak sambut kempen tersebut? Boleh? Kan? Siapa yang berkemampuan, harta banyak, duit lebih, tak tahu nak buat apa. Tadi kan kita kata berjimat. Jadi bila berjimat nak simpan kat mana Ustaz? Nak simpan apa? Boleh beli emas. Beli emas simpan. Kan? Ustaz ada simpan emas? Tak ada. Saya tak ada. Pasal apa saya tak ada? Saya ni nak makan pun cukup-cukup ya. Jadi saya settlekan keperluan saya, nak beli emas pakai tak ada lah. Kan? Jadi bagi orang yang ada keperluan, selesaikan keperluan dia. Bagi siapa yang ada harta lebih, nak jimat ni nak buat apa Ustaz? Saya rasa boleh sahut sambutan tu. Beli emas, simpan. Beli sikit tak apa, beli sikit-sikit simpan. Bagus, sebab akhir zaman ni nanti kita akan perlukan emas tu. Simpan emas. Orang yang senyap emas. Tapi janganlah beli banyak-banyak sampai 3 kilo, 4 kilo tu pun dia. Beli lah, simpan sikit apa simpan. Tapi kalau kita ada lebihan lah. Ada lebihan Ustaz. Ni Ustaz oi, hak duk dapat tiap bulan pun parah-parah ni ya Ustaz oi. Hak tu nak beli emas macam mana? Kan? Saya ni cukup-cukup, selesaikan keperluan hidup kita dulu. Kalau ada lebih, tak tahu nak buat apa, beli emas. Ya noh, insya-Allah mudah-mudahan boleh buat noh. Terjawab ke noh? Insya-Allah noh. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pagi ini. Apa yang baik daripada Allah Taala, yang buruk kelemahan diri sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.